Okay. Alright. Okay. Alright Jadi dia tak ikut hukum Mendel untuk kumpulan darah sebab dia ada alel yang dia ada 3 alel. Dia bukan berpasangan. Okay. Tapi dia duduk nanti dekat alel itu dia bila dia duduk dekat dalam kromosom. Okay, dia duduk secara berpasangan tapi dalam kumpulan darah dia ada 3 alel. That's why dipanggil sebagai alel berbilang. Okay. So kumpulan darah ni diwakili oleh satu gene, okay, yang terdiri daripada 3 alel. Okay, yang berlainan pada satu lokus iaitu alel IA, IB dan juga IO. Okay. Alright. Nak cikgu nangis. Okay. Alright. So alel ini yang menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan membran sel darah merah. Kalau orang tu darah A, so antigen apa yang ada atas permukaan sel darah merah dia? IA. Antigen darah A antigen apa? B. Okay. B, kalau B antigen A. Okay, kalau O? Tak ada antigen. Yes, very good. Tiada antigen. Okay. Alright. Okay. Pandailah tu. Okay, very good. Okay, walau bagaimanapun, seseorang itu hanya akan membawa 2 alel macam cikgu kata tadilah. Dia ada alel IA, IB dengan IO ni. Okay. Tapi seseorang tu dibawa 2 alel sahaja untuk penentuan kumpulan darah. Sama ada, kejap lagi kita tengok. Okay, kumpulan darah A, B, O. Okay, kedua-dua IA dan IB, okay, kumpulan darah alel IA dengan IB ni adalah alel dominan. Manakala IO adalah alel resesif. Maksudnya orang yang darah O ni, dia mempunyai alel resesif. Kedua-dua alel dia adalah resesif. Okay, alright. So, maka kombinasi alel dia boleh jadi IA, IO. Okay. So dia akan menunjukkan fenotip darah kumpulan A. Okay. IA, IO. So IA ni adalah dominan. So dia akan menindas IO ni. Okay. So bila dia menindas IO, so fenotip bagi kumpulan darah dia adalah kumpulan darah A. Manakala IB-IO, dia akan menunjukkan fenotip darah kumpulan B. Sebab IB dominan dan IO ni adalah resesif. Jadi dia akan menindas. Dominan akan menindas resesif. Jadi kumpulan darah, fenotip kumpulan darah dia adalah kumpulan darah B. Walaupun kita kata fenotip ini adalah ciri yang ditunjukkan, tapi kalau darah ni awak dok nampak kan ciri yang ditunjukkan tu, tapi dia panggil fenotip lah. Fenotip kumpulan darah B. Okay. Alel IA dan IB adalah kodominan. Maksudnya kodominan sebab dua-dua alel ini adalah alel yang dominan. Jadi kodominan dipanggil. Faham IA dengan IB dia adalah kodominan. Sebab apa? Kedua-duanya mempunyai alel yang dominan. Okay. So bila alel ini hadir bersama-sama, so kumpulan darah orang ni kumpulan darah apa? AB. Yes, very good. Kumpulan darah dia adalah AB. So fenotip dia adalah AB, kumpulan darah AB. Okay, so kita tengok jadual menunjukkan ringkasan. Okay, kita tengok jadual. Kita tengok kalau kumpulan darah A berkemungkinan dia punya genotip dia adalah IA, dua-dua dominan tapi kena sama. Okay, ataupun IA, IO. Okay, sebab apa? IA ni dominan, IO ni adalah resesif. Jadi dominan akan menindas resesif. So bila dominan menindas resesif, so dominan yang akan menunjukkan ciri dia. Jadi kumpulan darah A. Sama juga dengan B. Okay, dia punya genotip boleh jadi IB besar ataupun IB, IO. Kalau yang ni maksudnya ni adalah apa dia? Zygote dominant.
Homozygote dominant. Kalau yang ni, kita tak panggil homozygote. Yes, very good. Heterozygote. Okay. Kalau AB pula, dua-dua dominant. Okay, dia kodominan. Okay, dua-dua alel dia adalah dominant. IA, IB. Okay, kalau kumpulan darah O, dua-duanya adalah resesif. IO, IO. Okay, boleh Okay, kita tengok pula kepada ni. Okay, tengok yang ni. Seorang lelaki yang mempunyai kumpulan darah A berkahwin dengan perempuan yang mempunyai kumpulan darah B. Okay, penyelesaian kedua-dua ibu bapa ialah heterozygote bagi darah A dan juga B. Maksudnya bila dia sebut heterozygote, so dia adalah I, A, I, O. Kan heterozygote bagi kumpulan darah A. Kan? Jadi I, A, I, O lah heterozygote. Jadi dengan kumpulan darah B, I, O, I, B, I, O. Faham? Okey, jadi yang ni. So induk dia bapa? Bapa dia, genotip dia adalah IA, IO. Ibu dia kumpulan darah B kan? Jadi IB, IO. Okey? Sebab apa kumpulan darah A? Sebabnya IA adalah dominant. Okey, IO adalah resesif. Jadi dominan dia menindas resesif. So dia akan menunjukkan fenotip kumpulan darah A. Ibu pun sama juga, fenotip kumpulan darah B. So bila berlaku meiosis, gamet dia adalah IA, IO. So yang ni IB, IO. So bila berlaku persenyawaan, genotip anak IA, IB, IA, IO, IO, IB, IO, IO. Nampak tak? Ada anak yang akan mempunyai darah kumpulan O. So genotip, fenotip anak, fenotip ciri yang ditunjukkan, kalau yang ni dua-duanya adalah dominan, so dia kumpulan darah AB. IA, IO, kumpulan darah A. IB, IO, kumpulan darah B. Dan IO, IO dua-dua resesif, so kumpulan darah O. So nisbah fenotip untuk anak ini adalah 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Okey. Boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Tengok seterusnya. Yang ni untuk kumpulan darah. So jangan query lah. Mak ayah kita mak kita kumpulan B, ayah kita kumpulan A. Kenapa aku tiba-tiba kumpulan darah O? Adakah aku ni anak pungut? Adakah aku ni anak angkat? Ramai yang mempersoalkan. Ya. Kalau macam mak ayah dia dua-dua darah O, dua-dua darah A. Macam mana? Mak ayah dia. Okey, kejap. Mak ayah dia. Sekejap. Okey, mak ayah dua-dua darah O. Dah, jadi kalau IO, semua dia jadi gini. Kejap Cikgu nak ni sekejap. Nampak kan cikgu buat apa kan? Okey. Jadi kalau mak ayah dia IO, IO, mak dia IO kan? Tapi dia darah A ada. Mana ada? Anak pungut. Ni memang betul anak pungut. Sebab apa? Anak dia tak akan jadi dominan. Okey, anak dia tak akan jadi dominan. Anak dia tetap akan darah O belaka anak dia. Okey, kalau macam cikgu, keluarga cikgu best juga. Keluarga cikgu ada pelbagai. Sebabnya mak cikgu IA, IB, arwah ayah cikgu, IO, IO. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Adik-beradik cikgu dia akan jadi ada darah A, ada darah B, ada darah AB dan ada darah O. Okey? Nampak tak? Sebab hak ni dua-dua dominan ni. Dia boleh pairing dengan hak ni. Sudah. Jadi yang ni cikgu bukan anak pungut tau. Gitu. Dia jadi gini IA akan jadi IB. So dia crossing kan. Yang ni cikgu buat laju lah. Maksudnya nak suruh awak
Awak tahu kan dia tengok dekat tadi contoh. Jadi dia boleh jadi IA, IO, boleh jadi selesai kat ni dulu. Ni IB, IO, dia boleh jadi ni. Mana cikgu buat ni? Sini tau. Apa cikgu ni? Sini dulu. Okey. Jadi ada yang kumpulan darah ni. Kumpulan darah B ada, kumpulan darah A ada. Gitu. Okey? Baik Boleh. Okey. Lepas tu kita masuk kepada ni. Okay, so dia kata Cikgu, ya. kalau perlukan darah dia tengok macam Alel. Alel tu ada. Sebabnya kumpulan darah tu dia akan ikut hak yang dominan lah. Dia alel maksudnya dia memang of course lah dia kena tengok kumpulan darah kan. Tapi dia tak tengok IO, IAIO ke IAIA ke. Tak. Janji orang tu kumpulan darah A. Okey. Gitu. Cikgu. Okey. Alright. Sama. Okey, kena tengok yang ni pula. Okey, so pewarisan kumpulan darah merupakan satu contoh yang tidak mengikut hukum Mendel. Macam saya kata tadilah. Biasanya dia sepasang je kan. Okey. Menurut Mendel, satu jin mempunyai dua alel sahaja. Kan? Satu alel dominan dan juga satu alel resesif. Okey? Tapi kalau kumpulan darah ni dia ada dua alel yang dominan. Okey? Okey, next kita pergi kepada faktor rhesus. Ingat lagi tak faktor rhesus? Ingat. Kita belajar masa pilih Tahun Form lepas. 4 Form 4 faktor rhesus Okey, sebab dia ada antigen D kan. Okey. Alright, kita tengok ni. Okey, selain antigen A dan juga antigen B yang terdapat pada permukaan sel darah merah, okey, ada lagi satu antigen iaitu antigen D yang dikenali sebagai faktor rhesus. Okey, so yang faktor rhesus positif maksudnya dia ada antigen D dekat dia punya permukaan sel darah merah dia. Tapi kalau kalau rhesus negatif dia tak ada antigen D Okey. Sel darah merah individu yang mengandungi faktor rhesus disebut sebagai rhesus positif, manakala individu yang tidak mempunyai faktor rhesus so dikenali sebagai rhesus negatif. Okay. Right. Pewarisan faktor rhesus daripada ibu bapa kepada anak adalah berdasarkan prinsip hukum Mendel. Okay, dia dikawal oleh jin yang terdiri daripada sepasang alel iaitu RH positif yang bersifat dominan. Kena tahulah ni, RH positif adalah dominan, manakala RH negatif adalah resesif. Okay. So, genotip bagi individu RH positif dia boleh jadi kedua-dua homozygot. Homozygot dominan dia boleh jadi RH positif dengan RH positif ataupun heterozygot. RH positif, RH negatif. Okay, dia boleh jadi dua ni. So, jadi fenotip dia adalah RH positif. Kan? Yang ni dominan. So, dia menindas resesif. Okey, jadi dia akan menunjukkan ciri dia RH positif. Okey. So individu yang mempunyai yang RH negatif, so dia punya alel dia homozygot resesif RH negatif, RH negatif. Okey Boleh Okey, so kita tengok situasi dia. Ada situasi pertama, ada situasi yang kedua. So yang ni adalah bapa dia. Bapa dia RH positif. RH positif, dua-duanya adalah homozygot dominan. Ibu pula homozygot resesif. So, gamet RH positif, RH negatif. So, bila persenyawaan, so dapatlah genotip anak heterozygot. RH positif, RH negatif. Tapi fenotip anak adalah rhesus positif. Jadi nisbah fenotip ke semua anak rhesus positif. Kan? Sebabnya positif ini adalah dominan. Negatif adalah resesif. Jadi dominan menindas resesif. Okay? Boleh tak setakat ni? Ni adalah resesif. Okay? Alright. Ya.
Kalau hak yang rasa positif dekat belakang kumpulan darah dia ada lah ke? Dia memang gitu sayang. Dia macam apa ni, kalau kita pergi buat saringan kumpulan darah, nak tahu kan kumpulan darah kan. Okay, so dia akan bagi kita kad, dia akan tulis kat situ. B positif contohnya, A positif. So positif itulah yang represent as the rhesus. Kalau negatif tak ada. Negatif dia dok pastilah dia khabar dok dia kalau dia buat saringan dia akan khabar kadang-kadang dia akan tulis faktor rhesus, dia akan tulis kat situ positif. Kalau orang tu negatif, faktor rhesus dia negatif, tapi dok pasti dia tulis B negatif ke A negatif tu dok pasti. Tapi kalau yang standardnya, yang biasanya memang dia tulislah B positif. Kalau positif lah, kalau negatif dok tahu dia tulis ke dok. Tapi dia akan state kalau ibu-ibu mengandung kan, dia nak kena buat kad saringan darah tu, kumpulan darah tu. So apa kalau ada tumpah darah ke berlaku ke senang kan. Jadi memang dia tulis kat situ faktor rhesus, dia akan tulis positif ke negatif. Memang ada kat situ dia tulis faktor rhesus. Okey. Okey. Tengok pula situasi yang kedua Okey. Okey, situasi yang kedua, okey. So bapak dia heterozygote. RH positif, RH negatif. Mak dia pula homozygote resesif. Kedua-duanya alel ini adalah resesif. RH negatif, RH negatif. So, bila berlaku persenyawaan, so anak dia akan jadi ada yang positif, rhesus positif dan juga ada yang rhesus negatif. So dia punya nisbah dia separuh 0.5 1/2 rhesus positif dan juga 1/2 rhesus negatif. Ni bila ayah heterozygote, okey, dan ibu homozygote resesif. Okey. Boleh Boleh Jadi anak dia ni negatif lah. Ingat balik kan hari tu kan macam mana bila orang perempuan itu kalau dia RH negatif, bila dia mengandung anak yang RH positif akan jadi apa? Darah ibu dengan darah anak itu dia tak bercampur kan? Tapi di hujung kehamilan, okey, masa nak bersalin tu berkemungkinan ada sedikit percampuran kan? So campurkan darah anak dengan darah ibu. Jadi darah ibu dia bila dia bercampur dengan darah anak, so dia detect ada antigen kan. So bila ada antigen, so darah ibu ni terus hasilkan antibody. So dia dah ada antibody dah dalam diri dia. So bila dia mengandung yang kedua, bila dia detect ada antigen, so antibody dia akan menyerang antigen tersebut. Ingat lagi? So anak tu akan mati. Okey, jadi dia kena suntikan dulu. Dia kena jadi that's why lah ibu mengandung ni dia kena buat check up dulu rhesus dia. Nak tahu positif ke negatif. Nanti senang dia akan cocok immunoglobulin kan. Okay. Alright. So kita tengok pula thalassemia. Thalassemia pernah dengar tak? Awak buat kan? Ujian thalassemia masa tingkat 4 dah? Tak buat. Oh ya Allah, siang ke awak. Okey gini, kalau Dok Dan buat sekarang, okay lah, sebab Dok Dan buat kan sebabnya COVID ni. Nanti kalau awak nak kahwin, sebelum awak kahwin, awak buat dulu ujian thalassemia. Kalau lah kata awak punya pasangan tu ada thalassemia, tak payah kahwin lah dengan dia. Oh, jahat cikgu. Tinggal je dia. Jahat cikgu, siang orang thalassemia. Okey. Dah, bukan kita takut dia diwariskan Okay, seeloknya kita elakkan. Okay. Alright. So thalassemia ni penyakit pewarisan. Yang ni baru betul dia diwariskan. Kalau macam Down syndrome, Klinefelter dengan sindrom Turner tu bukan pewarisan. Dia tak diwariskan. Tapi thalassemia dia boleh diwariskan. That's why cikgu kata kalau kita nak kahwin ni check dulu. Okay. Orang ni dia carrier ke, dia normal ke, dia ada thalassemia ke. Okay. Jadi penyakit ni diturunkan daripada satu generasi
ke generasi yang seterusnya. Sekejap dia nak susu kot bang. Nak susu, bagi susu. Okay. Sorry ada interruption. Okay. Alright. So penyakit ini diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okay. So thalassemia ni berlaku apa? Okay, sebab ada mutasi jin. Okay, mutasi jin yang berlaku pada autosom selain daripada kromosom seks. Okay, iaitu pada kromosom 11 ataupun 16. Ada mutasi dekat situ. Kita belajar lagi pasal mutasi Tak ingat cikgu. Tak ada kiranya dalam KSS ada pasti. Nanti mungkin kot kita akan belajar kot nanti bab-bab belakang-belakang kot. Okay. Alright. Okay. So thalassemia ni adalah penyakit disebabkan oleh apa? Pembentukan hemoglobin yang abnormal. Maksudnya nampak tak kat sini? Okay, orang yang normal bentuk dia adalah bentuk biconcave shape ataupun dui cekung biconcave. Okay, bentuk dia dui cekung. Tapi orang thalassemia dia punya bentuk dia ni tak jadi dui cekung Jadi transportation of oxygen dia akan terganggu. Okay, bentuk dia tak dui cekung. Okay, jadi pembentukan hemoglobin dia abnormal dan juga hemoglobin dia kurang. Kurang bilangan hemoglobin. Hemoglobin ni kan untuk angkut oksigen. Jadi dah bila kurang bilangan hemoglobin, so seseorang itu dia akan jadi apa? Dia punya ciri yang akan ditunjukkan. Orang thalassemia ni bila dia kekurangan hemoglobin, so dia akan nampak macam mana? Dia akan nampak macam mana? Pucat. Dok orok. Lepas tu kalau dalam kelas tu dia mengantuk semua sebab dia kekurangan oksigen Nak ke otak tu dia kurang oksigen. Jadi dia akan jadi pucat. Okey. So sel darah merah dia pun kecil. Lebih kecil dan juga lebih pucat. Warna dia tu pun pucat. Okey. Alright. So kita tengok yang kat sini. Ni situasi yang pertama. Okey. Yang ni ibu normal. Maksudnya tak ada normal lah. Tak ada pun pembawa ke, pengidap thalassemia ke, dok Yang ni bapa dia adalah pembawa. Okay, so bila crossing, bila buat crossing, so dapatlah anak, anak yang normal dan juga anak yang pembawa. Okay, adakah pembawa ni dia akan menunjukkan ciri gitu? Pembawa? Dok, pembawa tak, dia cuma carry sahaja, dia carrier, dia bawa maklumat genetik tu. Okay, situasi yang kedua, yang ni ada dekat sekolah kita. Ada seorang cikgu yang dia adalah pembawa dan dia kahwin dengan pembawa juga. Jadi anak dia adalah penghidap. Okay, ada anak dia yang normal. Okay, kemudian dapat anak pembawa, ada dua kat sini, pembawa dan lagi satu penghidap. Dia seorang cikgu tu dia anak dia ada penghidap thalassemia. Jadi yang ni kita kalau boleh kita elakkan. Sekiranya awak nak kahwin nanti, kononnya awak adalah pembawa, bakal suami awak adalah pembawa. Jadi kalau boleh elakkan kahwin dengan pembawa. Moleknya kalau awak pembawa, awak kahwin dengan orang yang normal. Jadi anak awak tak akan jadi penghidap. Seorang yang thalassemia ni macam mana dia kena buat apa sebenarnya bila jadi dia penghidap ni? Apa saranan doktor kepada dia, orang thalassemia ni? Dah penghidap, so dia punya sel darah merah dia tak cukup, hemoglobin dia tak cukup, saiz dia kecil. Macam mana nak buat? Dia kena buat apa? Selalu buat apa? Kena selalu buat dialysis, bukan dialysis, dialysis apa? Tukar dialysis lah. Dia kena masukkan darah baru lah. Makan dialysis lah. Okay. Dia kena terima darah daripada sumber luar.
Okay. So cikgu dekat sekolah kita, anak dia yang penghidap tu dia buat rawatan stem cell. Stem cell dan alhamdulillah berjaya. Dan jadi dia tak perlu buat blood transfusion. Transfusion, pemindahan darah. Jadi dia tak perlu buat pemindahan darah lah. Biasanya dia kena buat proses pemindahan darah, semua buat pemindahan darah. Jadi bila bila dia dah buat rawatan stem cell, okay, digunakan sel daripada adik-beradik dia juga. Lepas tu untuk dapatkan stem cell tu. Hai Amin baru masuk. Okay, nak dapatkan stem cell tu, jadi alhamdulillah lah, dah kurang lah maksudnya dia. Tapi masa nak buat ni memang mencabarlah keadaan tu sampai tahap perut anak dia jadi besar, ada masalah pada hati, macam-macam. So kita kena elakkan ibu pembawa, bapa pembawa. Ataupun kalau awak jatuh cinta sangat dah, awak Ilyas contohnya nak kahwin dengan orang pengidap. Dia kalau soalan dia akan tanya Ilyas ada Ilyas ada dalam ni. Ilyas nak kahwin dengan penghidap. Penghidap ni sangat cantik, penghidap thalassemia. Sangat lawa apa semua tu. Dia ada dua pilihan, seorang pengidap, seorang lagi normal. Okey? Jadi moleknya nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan penghidap ke? Nak kahwin dengan normal? Walaupun ni comel, ni dok comel. Normal. Nah. Tapi kalau comel, tu Allah belaka punya kerja. Comel tapi umur dah panjang. Sebab dia punya oksigen dia kurang. Mana kita nak pilih? Kalau cikgu pilih hak dok comel lah. Okay? Kita kena pilih hak normal lah. Jadi sebelum awak jatuh cinta tu, awak bercinta dengan bercinta dengan bersungguh-sungguh nak kahwin dah tu, pergi buat dulu ujian thalassemia. Apa kata bagi cadangan, jom kita buat ujian thalassemia dulu sebelum kita macam jatuh cinta sangat nak kahwin sangat. Gitu. Okey? Ni cikgu bagi nasihat. Sebelum kan kita dapat anak penghidap, kesianlah anak-anak tu, kesian dia. Kawan cikgu anak dia mak ayah dia ke pembawa gitulah. So tak silap mak ayah dia pembawa dan dia adalah pembawa, adik dia penghidap, dia 3 beradik, 2 beradik meninggal. Tinggal dia seorang sekarang ni. Penghidap tu meninggal. Ada yang boleh survive, ada yang tak boleh survive. Okay? Alright. Okay, settle hal thalassemia. Ada lagi? Okay. So thalassemia, okay, dia ada minor dengan dia ada major. Kalau minor maksudnya dia adalah pembawa lah. Minor tu dia adalah pembawa. So dia ada alel resesif tapi dia tidak mempunyai tanda-tanda thalassemia. Okay. Itu adalah thalassemia minor. Okay, thalassemia thalassemia major. Okay. Dia adalah penghidap thalassemia. Okay. So kedua-dua alel thalassemia dia adalah resesif. Okay. So dia dikenali sebagai thalassemia major. Okay, so penghidap ni dia akan tunjuk tanda-tanda kelihatan letih, pucat, sesak nafas. Suka ke kalau kita kahwin dengan bini yang nampak dorok, pucat, lepas tu kejap-kejap sesak nafas. Okay, kalau boleh elakkan. Okay. Dan juga pembentukan tulang muka, perubahan pembentukan tulang muka sejak dari umur 3 hingga 18 bulan. Okay, nampak berubahlah dia punya pembentukan tulang muka tu. Okay, next. Untuk penentuan jantina. Banyaklah kita belajar ni. Kan tadi kumpulan darah, lepas tu faktor rhesus, lepas tu apa tadi? Thalassemia, kemudian penentuan jantina. Okay, awak rasa penentuan jantina ni siapa yang tentukan? Sperma ke ovum? Ovum. Kalau ovum dia bawa kromosom guana. Sperma. Okey, kalau ovum mesti nak khabar. Puang salah ovum ni. Orang puang pula kata orang lelaki ni. Okey, ovum dia bawa gamet dia ada 22 tambah XX. XX pula X. Okey.
Kalau sperma dia bawa 22 tambah X tambah atau 22 tambah 22 Y. tambah Jadi siapa Y. yang menentukan jantina Sperma. sebenarnya? Sperma ke ovum? Sperma. Okay, sperma yang menentukan jantina. Okay. Alright. Okay. So lelaki dia ada, dia punya kromosom dia 44 tambah dengan XY. Dan perempuan adalah 44 tambah dengan XX. Okay. So sperma yang dihasilkan oleh testis adalah haploid. So dia bawa dua jenis macam cikgu kata tadi lah. Okay, kromosom dia 22 tambah X dan 22 tambah Y. Okay. Atau kan, dia bawa dua jenis, 22 tambah X ataupun 22 tambah Y. Oosit sekunder, okay, yang dihasilkan juga adalah haploid. Tapi dia bawa satu jenis je. Okay, iaitu 22 tambah X. Okay. Seks ataupun jantina anak ditentukan semasa persenyawaan. Okay. Nampak kat sini Okay. So, bapa 44 tambah XY. Kan? Ibu 44 tambah XX. So gamet ayah ni adalah 22 tambah X ataupun 22 tambah Y. Kan? Dia dua lah kan, gamet dia ada dua, dia akan ada dua lah chances dia. Okey, jadi ibu adalah 22 tambah X. So genetip anak adalah, kalau kita buat crossing, so 44 tambah XX dan lagi satu adalah 44 tambah XY. So kebarangkalian untuk penentuan anak, okay, ini adalah fenotip anak adalah perempuan, ini fenotip anak adalah lelaki. So nisbah fenotip yang berkemungkinan seseorang itu akan dapat adalah 1:1. Okay, 1:1. Okay, faham tak ni? Untuk penentuan jantina anak. Kalaulah bapa tu dia carry gamet 22 tambah Y, so ibu memang 22 tambah X lah, so dapatlah anak lelaki. Okay, kalau bapa 22 tambah X dengan ibu 22 tambah X dapat 44 tambah XX, so dapatlah anak perempuan. Okay, so nisbah chances untuk dapat anak lelaki dengan perempuan adalah 1:1. Okay, kalau kenapa dua adik-beradik kita lelaki belaka, tu rezeki lah tu. Adik-beradik kita puan belaka, rezeki juga tu. Tapi sebenarnya ada chances sebenarnya. Kebarangkalian dia adalah 1:1. Okay, sebab apa? Bapa ni dia carry dua jenis gamet. Okay, X dengan Y. Faham tak? Faham Okay, boleh sambung? Okay, boleh? Boleh. Okay, kita teruskan dengan ciri terangkai seks. Okay, berapa pula ni? Okay, alright. Jin-jin yang mengawal ciri tertentu dia terletak pada kromosom seks. Okay, tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks dikenali sebagai jin terangkai seks. Okay, awak tak faham lagi? Tak apa, sekejap lagi cikgu terang. Okay, jin buta warna, pernah dengar kan buta warna kan? Okay, dan juga hemofilia. Pernah dengar tak hemofilia? Sel darah merah dia cepat pecah. Okey, dia terdapat pada kromosom X. Kan lelaki kan, dia punya kromosom kan adalah 44 tambah dengan XY kan. Kalau perempuan 44 tambah dengan XX kan. Jadi jin buta warna dengan hemofilia terdapat pada kromosom X. Ni, dekat sini. Dekat sini, dekat sini. Okey. Okey, tak apa, tak faham tak apa, sekejap lagi. Okey, jadi jin ini dipanggil sebagai jin terangkai X. Kita tengok. Sifat buta warna dan juga hemofilia disebabkan oleh jin resesif. Dia terangkai pada kromosom X. Dia duduk atas kromosom X. Okey, kromosom Y dia lebih pendek daripada kromosom X. Dan tidak mempunyai banyak alel seperti pada kromosom X kan. Kalau kan kita tengok kan kariotip kan, kromosom X dia, Y dia lebih pendek daripada X. Jadi tak banyaklah alel yang boleh duduk dekat dalam kromosom Y. Tapi kromosom X banyak alel. Termasuklah ciri terangkai seks, dia boleh duduk dekat kromosom X. Okey, so maka bagi lelaki
mana-mana trait yang disebabkan oleh alel dominan ataupun alel resesif pada kromosom X sahaja yang akan ditunjukkan. Mesti tak faham juga ni. Okey, contoh. Okey, buta warna Okey, buta warna ni adalah keadaan itu orang tu dia tak dapat bezakan warna apa? Warna merah dengan warna hijau. Okey. So, kenapa berlakunya buta warna? Disebabkan oleh alel resesif yang dibawa pada kromosom X. Okey, dan kebanyakannya pengidap buta warna adalah lelaki. Sebab dia punya buta warna ni, okey, kan lelaki kan dia punya kromosom seks dia adalah XY. Okey, sama ada dekat kromosom X ni dia bila dia terangkai seks, dia duduk dalam gene. Dia duduk pada kromosom X ni kan. Okey, jadi dia boleh jadi B kecil. Okey, B kecil ini menunjukkan bahawa orang ni adalah buta warna. Ataupun dia boleh jadi X, B besar, Y. So dia adalah normal. Okay, so lelaki dia ada dua pilihan je. Lelaki sama ada dia buta warna ataupun dia normal sahaja. Untuk kategori buta warna lah. Tapi kalau perempuan dia ada XX. Kan? Perempuan dia ada XX. Dia boleh jadi sama-sama B besar, normal. Okay, dia adalah normal. Okay. Kemudian dia boleh jadi B besar, B kecil. Dia boleh jadi pembawa gen buta warna. Ataupun dia boleh jadi X, B kecil, B kecil. Dia boleh jadi pengidap. Awak faham tak maksud cikgu ni? Dia terangkai seks, dia terangkai pada kromosom X. Faham tak? Dia kerana disebabkan oleh Y tu pendek, jadi dia gen buta warna ni dia tak boleh masuk dekat Y, dia duduk dekat X. Jadi orang lelaki ni dia duduk terangkai dekat Y, dia terangkai dekat X. Orang lelaki dia tak akan jadi pembawa buta warna. Okey? Dia hanya akan jadi sama ada dia akan jadi pengidap buta warna ataupun dia adalah normal. Kalau dia normal maksudnya B dia besar lah kat sini. Kalau dia buta warna, B kecil. Dia terangkai pada kromosom X. Perempuan dia ada chances tak jadi buta warna ataupun dia adalah pembawa buta warna ataupun dia adalah pengidap. Dia ada tiga-tiga. Dia terangkai pada kromosom X. Okey. Okey, kita tengok ni dalam kajian pewarisan trait, terangkai seks, kromosom X dan Y sentiasa ditunjukkan semasa menulis genotip. Kita kena tulis lah semasa tulis genotip kena tulis XY. Okey, alel dominan diwakili oleh huruf besar manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil pada kromosom X. Okey. Macam ni Okey, so dia boleh jadi lelaki normal sebab dia terangkai pada kromosom X. Jadi X B besar. B besar menunjukkan bahawa X B besar adalah alel yang dominan kan. Y. Tapi kalau perempuan kalau dia normal X B besar, X B besar. Dua-dua adalah dominan. Okey, pembawa lelaki tak ada pembawa sebab pewarisan buta warna ni adalah terangkai seks. Dia terangkai pada kromosom X. Okay, so dia tak akan jadi pembawa. Tapi kalau perempuan, dia ada dua-dua kan, kromosom X. Okay, jadi dia terangkai pada kromosom X. So B besar, B kecil. So dia adalah pembawa. Okay, so lelaki dia boleh jadi buta warna bila alel dia adalah resesif lah. X, B kecil, Y. Dan kalau perempuan, X, B kecil, X, B kecil. Okay, so perempuan ini adalah pengidap buta warna. So kita buat conclusion bahawa lelaki dia boleh jadi sama ada dia normal ataupun dia buta warna sahaja. Okay, dia tak akan jadi pembawa sebab dia terangkai pada terangkai pada kromosom X. Lelaki dia ada satu je kromosom X. Okay, boleh terima tak? Boleh tak? Boleh tak Boleh Okey, so kita tengok ni. Okey. Crossing Okey, bapa fenotip dia penglihatan dia normal.
Okay, so genotip dia X, B besar, Y. Ibu pula penglihatan normal tapi dia adalah pembawa. Jadi heterozygot lah, X, B besar, X, B kecil. Jadi gamet dia X, B besar, Y. Yang ni X, B besar, X, B kecil. Okay, so bila crossing, X, B besar, so dapatlah X, B besar, X, B besar. Okay, so dapat anak perempuan yang normal. Kemudian dapat anak perempuan yang normal tapi pembawa. Okay, kemudian dapat lelaki normal. Kemudian last kali dapat lelaki buta warna. So, nisbah fenotip untuk pewarisan buta warna adalah 1:1, nisbah 1, nisbah 1. Okay. Ni kalaulah dia kahwin dengan pembawa, dapatlah anak lelaki buta warna. So masalahnya bila nak membezakan antara warna hijau dan juga warna merah. Jadi masalah lah bila lelaki itu dia nak bawa kereta. Bila kat traffic light tak boleh nak bezakan lah warna tu. Jadi cikgu pernah kawan dengan orang lelaki yang buta warna. Cikgu tanya dia, kau bawa kereta macam mana? So dia kata aku tengok je lah kedudukan dia. Kalau warna merah dekat atas sekali kan. So kalau warna yang atas sekali menyala maksudnya merah lah tu. Kat bawah sekali tu adalah hijau. Jadi kalau bawah sekali yang menyala hijau lah, aku jalan lah. Gitu. Jadi that's why lah masa kalau kamu nak buat lesen, kamu ada ujian ni, ujian buta warna ni. Sebab nak menentukan kamu ni buta warna ke tak. Okay? Alright. Okay, ni ujian ujian ni lah ujian isyihara ni. Okay. Isyihara test ni adalah ujian saringan penglihatan warna, okay, yang digunakan di seluruh dunia. Okay, sejak tahun 1917. Okay, ujian ni dicipta, okay lah, tu boleh baca. Okay, so dia untuk menyaring kecacatan penglihatan warna hijau merah yang lazimnya berlaku dalam masyarakat. So dia boleh tengok kita, boleh nampak tak nombor apa kat dalam ni, gitulah. Okay, so individu yang mempunyai penglihatan warna normal akan dapat mengecam digit-digit nombor ataupun corak yang terdapat dalam plate ujian isyihara. Okay, manakala individu yang mempunyai kecacatan penglihatan warna, dia akan melaporkan nombor yang berlainan ataupun gagal mengecam sebarang nombor ataupun bentuk. So kita buat ni masa kita nak dapatkan lesen. Okay. Satu lagi penyakit terangkai seks adalah hemofilia. Okay. So hemofilia ni adalah keadaan darah tidak dapat membeku secara normal. Okay, sebab apa? Dia kekurangan faktor pembekuan darah. Jadi kalau dia luka, darah dia cepat, darah dia payah untuk membeku. Jadi dia keluar je darah. Itu orang hemofilia. Okay. Alright. So dia mengakibatkan apa? Pendarahan yang berlebihan secara dalaman ataupun luaran dan boleh menyebabkan kematian. Ni bahaya Okay, so sama juga disebabkan oleh alel resesif pada kromosom X. Okay, dan faktor ini menyebabkan lelaki menjadi penghidap hemofilia. Kebanyakan lelaki akan jadi penghidap hemofilia. Okey, perempuan pun boleh dapat macam tadilah buta warna tadi tu, tapi sekiranya terdapat dua alel resesif pada kromosom X. Okey, macam inilah Kalau lelaki normal, okey, dia punya alel dominan dia adalah X, H besar, Y. Kalau perempuan dua-dualah X, H besar, X, H besar. So dia adalah normal. Okay, lelaki dia tak akan jadi pembawa, sama macam buta warna. Tapi perempuan dia boleh jadi buta warna pula dah. Dia boleh jadi pembawa hemofilia. X, H besar, X, H kecil, heterozygot. Dan lelaki dia jadi hemofilia bila kromosom X dia ada alel yang alel yang resesif, X, H kecil. Okay, kalau perempuan X, H kecil, X, H kecil. Jadi dia terangkai pada X, kromosom X. Okay, so yang ni pewarisan penyakit hemofilia. So kalau bapa dia lelaki ni normal, okay, X, H besar, Y, ibu dia adalah pembawa. X, H besar, X, H kecil. So apa yang berlaku? Anak dia akan dapat X, H besar, X, H besar, perempuan yang normal. X, H besar, X, H kecil, perempuan yang normal tapi dia adalah pembawa.
XH besar Y lelaki normal dan HH kecil Y adalah lelaki penghidap hemofilia. So nisbah pewarisan penyakit hemofilia sama macam buta warna tadi. 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Okey? Jadi ni atas kita punya pewarisan lah daripada kita punya ni. Okey, next kita tengok pula kepada kebolehan menggulung lidah. Siapa yang tak boleh gulung lidah dalam kelas kita ni? Ada tak? Aina. Okey. So awak rasa mana satu yang dominan? Boleh gulung lidah ke tak boleh gulung lidah? Boleh gulung lidah. Yes, boleh gulung lidah adalah dominan. Jadi Aina tak boleh gulung lidah adalah recessive. Boleh ke? Boleh. Aje. Kena. Fatin kena. Okey. Kita dah boleh. Apa dah boleh? Kita dah boleh. Zul dah boleh? Zul dah boleh? Allahu Akbar. Adik boleh habis. Jadi heterozygot lah tu mak kita, ayah kita. Instan. Sama ada dia heterozygot lah. Sebab adik kita boleh, kita tak boleh. Nampak tak kat situ? So Jin Zul tu dua-dua recessive lah. Jadi dia tak boleh gulung lidah. Adik tu mungkin dia pembawa lah. Okey, jadi ni diwariskan daripada ibu bapa kita. Okey, jadi boleh gulung lidah adalah trait dominant. Okey, bentuk cuping telinga, pergi check dekat cermin sekejap lagi. Dia ada, ni melekap ni melekap. Yang ni adalah tidak melekap. Panggil linga tepek ke ni? Ni linga tepek. Melekat ni linga tepek. Ni linga dot tepek. Okey? Mana satu yang dominan? Allah. Linga tepek. Linga yang tak melekap. Tak melekap adalah dominan Melekap adalah recessive. Tapi cikgu ada dua-dua telinga. Heterozygot ke mana? Dah tahu, dah faham kok. Okey? Dia dominan dengan yang ni adalah recessive. Okey. Boleh awak check telinga awak tu. Awak apa dia? Dominan ke recessive? Okey. Last sekali dah dalam bab ni pedigree keluarga. Apa dia pedigree keluarga ni? Okey, pedigree ataupun salah silah keluarga. Okey. Salah silah keluarga kita. So kita boleh analisis kita nak untuk menyiasat pewarisan ciri manusia. Okey. So pedigree keluarga merupakan satu carta aliran melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan dan juga pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang. Sebab apa mata kita biru gitu lah. Oh patut pun mata aku biru. Aku kacuk dengan tok nenek aku tu dulu kahwin dengan Mak Saleh. Gitu. Maksudnya kita tengok nak tahu kita punya salah silah tu kita boleh buat carta alih ni. Okey, carta alih daripada nenek moyang kita sepunya dalam individu-individu dalam generasi semasa. Okey, analisis pedigree ni membolehkan ahli genetik dia membuat ramalan tentang pewarisan ciri jin yang berkenaan dan juga mengenal pasti sifat dominan jin ataupun sifat resesif jin. Okey. Biasanya ciri jin dominan muncul dalam semua generasi. Dominan dia akan muncul dalam semua generasi. Tapi jin resesif mungkin tersembunyi. Kan? Kalau dominan ni dia boleh jadi heterozygot kan? Dia tak akan dia akan muncul lah kan? Tapi kalau resesif ni dia mungkin tersembunyi. Okey, dalam generasi-generasi yang tertentu. Okey. So Rajah 11.22 menunjukkan carta pedigree sebuah keluarga. Ni pewarisan penyakit hemofilia dalam satu keluarga. Okey, kita tengok kat sini. So ini ibu bapa dalam satu generasi. Ni lelaki normal, dia kahwin dengan, macam mana nak tahu ni, kita tengok simbol kat tepi ni. Ni lelaki normal, nampak lelaki normal. Okay, dia kahwin dengan siapa? Perempuan penghidap hemofilia. Okay, so dia kahwin. So kahwin, dapat apa? Yang ni generasi pertama, yang ni generasi kedua. Okey.
dapat anak lelaki normal, yang ni perempuan pembawa. Yang tiga, lelaki penghidap hemofilia. Yang keempat, lelaki penghidap hemofilia. Okey. Lepas tu, dia dapat yang ni anak dia, sorry. Yang ni dia dapat pembawa, anak pembawa. Lepas tu perempuan lelaki penghidap hemofilia, yang ni lelaki penghidap hemofilia. Okey, lepas tu anak yang pembawa ni dia kahwin pula dengan yang lelaki normal. Anak perempuan pembawa dah kahwin dengan lelaki normal. So dapatlah anak dia, anak pula. Okey, dapat anak lelaki normal, perempuan normal, dapat lagi satu lelaki penghidap hemofilia. Nampak tak? So dia terangkai seks kan, hemofilia ni adalah terangkai seks. Okay, dia biasanya yang dominan dia akan menunjukkan ciri dia. Ciri dominan dia akan ditunjukkan. Tapi ciri resesif biasanya dia nampak pada generasi yang lain. Okay, kalau yang ni pula, lelaki hemofilia, dia kahwin dengan perempuan penghidap hemofilia. So anak-anak dia pun akan dapat penghidap belaka lah, penghidap hemofilia. Okay. Sebab ini terangkai seks hemofilia dan juga buta warna. Okay, so tamatlah kita punya bab 11. Okay, ada soalan tak? Cikgu nak tanya. Penyakit hemofilia ni ada rawatan tak? Tak ada lah sayang, sebab dia adalah rawatan dia ada lah kan. Rawatan dia mungkin kena makan vitamin K, faktor pembeku darah. Okay, mungkin kena makan vitamin rawatan dia. Tapi nak hilang memang tak boleh lah. Sebabnya ni adalah penyakit pewarisan. Okay. Kalau orang tu dia penghidap waktu dia mengandung. Oh, dia ngidap lepas tu dia mengandung. Itu menjadi satu masalah lah. Okay. Jadi dia kena makan pil tambah darah lah. Dia makan orang yang tak ada masalah hemofilia pun. Dia ni, hemofilia ni dia adalah keadaan dia darah dia lambat untuk membeku. Jadi jadi risiko lah kepada dia, especially masa dia nak bersalin tu. Takut tumpah darah ke apa ke. Memang tak boleh kahwin ke dengan orang tu. Ning macam hemofilia ni dia bukan macam thalassemia, kita boleh buat ujian. Kalau hemofilia ni kita boleh tahu daripada buat ni lah tadi tu, pedigree keluarga tu kita nak tahu kan. Kita boleh tahu kita ni penghidap ke tak, kita tunjuk tanda tak bila kita luka, darah berlebihan, payah nak berhenti. Dia tunjuk tanda kalau hemofilia ni. Okay? Dia penyakit pewarisan. Mungkin ada kot kaedah stem cell juga kot yang boleh merawat penyakit ni. Okay, sebab dia terangkai seks. Dia ada dua yang terangkai seks. Buta warna dengan hemofilia. Ada satu lagi sebenarnya, adalah satu lagi yang terangkai seks, dystrofi otot. Tapi dalam awak punya KSSM ni tak ada. Dia punya otot dia tu, orang yang dystrofi otot. Dia punya otot dia tu, dia lembek. Dia tak boleh jalan. Tu adalah penyakit, bukan kejang, dia lembek-lembek. Kaki dia jadi lembek, otot-otot badan dia tu dia jadi lembek, dia tak boleh nak jalan. Itu adalah penyakit terangkai seks juga. Sebenarnya ada 3 buta warna, distrofi otot dan lagi satu adalah hemofilia. Tapi dalam buku teks awak ni tak ada. Okay. Otot dia jadi lembek. Ada lagi tu cikgu tengok dalam harian Metro. Dia memang penyakit genetik, penyakit pewarisan, jadi ahli keluarga pun dapatlah. Dia terangkai seks pula. Jadi lelaki lah biasanya yang akan jadi penghidap distrofi otot. Okey. Lelaki dia bahaya sikit sebab dia ada X satu je. Perempuan tak apa, dia ada 2 X. Kalau satu resesif, satu lagi boleh jadi dominan. Jadi tak ada masalah. Yang dominan akan menindas resesif. So tak ada masalah. Gitu. Okey. Ada soalan tak anak anda? Ada tak soalan? Nampak macam best kan bab ni kan? Okey, jadi tolong siapkan. Ada vaksin mana ada?
Okey, mana ada vaksin. Okey, tolong siapkan handout yang cikgu bagi tu. Okey. Satu bab tu lah. Bab 11 tu. Nanti hari kelas kita yang seterusnya cikgu nak bincang, kita buat soalan je. Okey. Kamu kena buat, kamu jangan tak buat. Kalau kamu tak buat, kamu tak tahu mana kamu tak tahu. Faham tak maksud cikgu? Kamu tak tahu apa yang kamu tak tahu. Okey. So cikgu rasa itu je lah untuk hari ni. Okey, jangan lupa lepas habis kelas nanti boleh